Now, saya sebut tadi bahawa ada 3 faktor yang boleh menyebabkan darurat. Saya kata mengikut Perlembagaan Artikel 150, dia kata yang melibatkan security, keselamatan, yang melibatkan kelangsungan ekonomi dan juga public order. 3 benda saja dibenarkan untuk berlakunya darurat. Now, persoalan yang ada sekarang ini, kenapa perlu diadakan darurat? Kenapa perlu diadakan darurat, kita kata? Kita pernah ada darurat sebab jerebu. Ya, okeylah. Itu darurat sebab jerebu. Tetapi kenapa perlu diadakan darurat sekarang ini? Apa alasannya? Dia katakan political emergency atau darurat politik. Tidak ada istilah darurat politik dalam perlembagaan ataupun undang-undang. Tidak ada istilah perkara tersebut. Kenapa? Saya sebutkan bahawa dalam game yang kita nak main ini, Azmin Ali mencadangkan, ini cadangan Azmin Ali sebenarnya, sebab sekarang ini dia dah berada di tebing. Dia berada di tebing. Di tebing, orang kata apa, di tebing yang tinggi. Dia, Muhyiddin Yassin, Mahathir, the gang-gang and the gang lah kat situ. So, dia orang terhimpit di tebing yang tinggi ini. Sebab UMNO dah attack daripada side sebelah sini dengan yang saya sebut semalam, dengan dia punya terma-terma, syarat-syarat dan sebagainya. Anwar dah bawa dia punya majority dia, dah nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Sekarang ini mereka tersepit di tengah-tengah. So, apa lagi tindakan yang mereka boleh lakukan? Saya tak consider, sebenarnya benda tentang darurat ni dah disebut lebih kurang seminggu yang lepas. Tetapi saya tak consider lah darurat ni sebagai satu benda yang boleh dikonsiderkan oleh akal yang sihat. Kerana bagi saya dia macam, takkanlah Muhyiddin nak buat satu yang menyusahkan rakyat macam tu. Takkan. Tetapi saya sentiasa terlupa satu perkara, yang mereka ni bukan orang yang baik. Mereka ni bukan orang yang boleh memikirkan nasib, denyut, nadi rakyat yang hidup susah. Dia tak fikir tu. Kalau dipikir benda tu, dia tak akan ambil kerajaan dengan cara yang tebuk atap, dengan cara yang sewaktu dengannya. Kita tak payah cerita pasal PAS lah. Kalau PAS ni orang yang benar-benar berpegang kepada prinsip Islam, dia orang tak akan bersetuju dengan kerajaan tebuk atap, kerajaan yang menindas, kerajaan yang menyusahkan rakyat. Dia orang takkan setuju. Tetapi kita tahu sekarang ini, PAS tidak lain tidak bukan adalah kerajaan yang sama je. Nak GPS. Sebut GPS pun, itu pun lebih kurang sama. 2x5, 5x2. Yang penting bagi mereka kuasa, yang penting bagi mereka pangkat, yang penting bagi mereka adalah projek kroni-kroni. Tidak orang kata apa, tidak hancur, tidak habis begitu saja. Dan itu yang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok, berdasarkan kepada darurat ini, saya ingatkan bahawa takkanlah Muhyiddin sanggup nak menyusahkan rakyat sebegini. Tapi nampaknya saya tersilap dalam membuat perkiraan ini. Bahawa sebenarnya dia sanggup buat. Sekarang ini mereka dalam keadaan tersepit. Mereka berada di tebing dan nak jatuh ke dalam gaung. Di sebelah kanan mereka ada UMNO yang sekarang ni menyempitkan mereka dengan terma-terma dan syarat-syarat yang saya sebutkan semalam. Di sebelah kiri mereka datang pula Anwar dan juga gerombolannya nak menolak dia ke dalam gaung. Kerajaan pengkhianat nasional ini dalam keadaan tersepit. Dan manusia ni, desperate times requires desperate measures. Dikatakan kita perlu melakukan darurat. Kenapa? Apa darurat yang dia minta? Kalau dia kata darurat supaya sebab COVID, tak perlu darurat. Kita buat PKP. Kita pernah buat 3 bulan PKP. Tak ada masalah pun kita buat PKP pada waktu itu. Apa isu kita nak buat PKP dalam keadaan PKP? Tak ada isu. Tak ada masalah pun. Tapi kenapa dalam keadaan sekarang tiba-tiba kita nak minta darurat? Kenapa tiba-tiba Muhyiddin Yassin nak minta darurat? Sebab apa dia nak minta darurat, tuan-tuan dan puan-puan? Darurat yang dia nak minta tu sebenarnya adalah sebagaimana yang berlaku pada tahun 1969. Di mana pada waktu itu Parlimen digantung. Kita kena ingat, 2 hari bulan 11 ini, Muhyiddin Yassin kena membentangkan bajet di dalam Dewan Rakyat. Pembentangan bajet itu kena berlaku dalam Dewan Rakyat. So, dalam Dewan Rakyat, pembentangan bajet itu menyebabkan Muhyiddin Yassin kena risau. Adakah dia mempunyai majoriti untuk pembentangan bajet tersebut? Saya rasa majoriti itu akan ada orang menyokong beliau. Tetapi persoalannya, itu yang saya tak risau bajet tu. Yang saya nak bawa adalah isu berkenaan dengan undi tidak percaya. Muhyiddin Yassin, undi tidak percaya yang dibawa kepada beliau. Adakah benda ini akan dilaksanakan? Adakah benda ini akan dijalankan? Sebab itu saya kata, undi tidak percaya itu, ataupun undi percaya, whichever one you look at it,
adalah satu benda yang sangat-sangat dikuatiri akan berlaku. Sebab nak atau tidak, sekarang ini speaker Ad Harun sendiri tersepit juga. Sebab dia sendiri mengatakan bahawa no confidence motion for no confidence, undi tidak percaya itu tidak memerlukan berdasarkan constitution, bukan constitution tetapi berdasarkan convention, tidak perlu kepada ikut turutan berdasarkan peraturan mesyuarat 14, tak perlu. Boleh didahulukan. Jadi kalau dalam keadaan itu 2015 disebut, maka dia kena dahulukan sekarang. So dia dalam keadaan tersepit. So menarik 2 hari bulan 11 ini untuk kita tengok satu persidangan parlimen, di mana persidangan parlimen itu akan menjadi satu persidangan parlimen yang paling hangat pernah berlaku dalam sejarah kita. Saya menarik nak tengok persidangan parlimen tersebut. Dan juga sekarang ini dia tak boleh nak pergi ke mana. Syarat-syarat yang diutarakan oleh UMNO dia tak boleh nak tunaikan. Dan akhirnya UMNO terpaksa kata kita kena ceasefire. Political ceasefire. Kita kena genjatan senjata. Genjatan senjata UMNO tu asal tujuan dia adalah nak bagi Muhyiddin berfikir. Tapi tanpa disangka bahawa Muhyiddin nak declare darurat. UMNO bagi peluang kepada Muhyiddin supaya Muhyiddin, okeylah Muhyiddin, Yidin, kau fikir dulu apa yang kami cadangkan ini atau kau datang dengan counter offer. Pom, lepas kejadian tersebut terus dia buat emergency meeting, terus kalau kita tengok dia pergi jumpa Agong untuk minta deklarasi. Dan Agong kata tak boleh buat deklarasi dahulu, melainkan baginda kena berjumpa dengan Majlis Raja-Raja untuk konsult dengan Majlis Raja-Raja. Dan saya percaya kalau baginda konsult dengan AG, dengan Peguam Negara, Peguam Negara kata tahulah kalau Peguam Negara ini pun jenis tak boleh nak pakai juga, akan menyatakan bahawa sekiranya emergency ini hanya boleh dilakukan sekiranya melibatkan security, keselamatan, melibatkan kelangsungan ekonomi, economic life ataupun public order. So kalau kita tengok apa benda yang berlaku public order sekarang ini, tidak ada. Nak kata Anwar kita buat demo dekat jalan, tak ada. Sebab itu kita tak buat demo dekat jalan. Satu sebab COVID lah. Kedua sebab kita tak nak berlaku acara darurat. Kita tak nak darurat itu berlaku. Even in fact 1998 pun tak pernah darurat itu berlaku walaupun kita buat demo banyak kali pada waktu itu zaman Mahathir. Jadi ini merupakan dia macam bagi saya dia ada satu langkah yang dia dah tak ada lagi option lain yang dia boleh nak gunakan dalam keadaan sekarang ni. Dia tak ada lagi option lain. Apa option lain yang boleh digunakan dalam keadaan sekarang melainkan option untuk dia nak declare darurat. Dia kita tanya soalan hari itu. Kita salah tanya. Adakah Anwar ada majoriti? Salah soalan kita, saya kata. Yang patut kita tanya, adakah majoriti pada Muhyiddin itu ada? Dan bukti dia hari ini, jawapan kita pada persoalan, ada ke tak majoriti Yidin itu telah terjawab apabila Muhyiddin Yassin meminta diadakan darurat. Digantung parlimen dan dilantik menteri, Perdana Menteri interim. Atau caretaker, dia bukan interim, caretaker Prime Minister. Pernah berlaku 1969 dahulu, caretaker Prime Minister pada waktu itu adalah Tun Abdul Razak, bapa kepada Najib Tun Razak. Di mana pada waktu itu, beliau dilantik selama 2 tahun penggantungan parlimen. Sementara itu sebelum pilihan raya, kemudian selepas pilihan raya, kemudian seterusnya sehinggalah parlimen itu datang balik pada tahun 1971. Dibuat pada tahun 1971. So itu kemungkinan antara benda yang nak di-request oleh Azmin dan juga oleh Muhyiddin Yassin. Kita sekarang ini minta supaya parlimen digantung, dan bila parlimen digantung, dilantik caretaker Prime Minister. Who's the caretaker Prime Minister? Melainkan Muhyiddin Yassin, dan pada waktu itu beliau boleh meluluskan apa yang dia nak luluskan. Kalau kita tengok yang nak diluluskan baru-baru ini berkenaan dengan bajet COVID, dia luluskan sesuka hati dia. Betul, bursa saham pun jatuh dengan teruknya hari ini disebabkan oleh deklarasi tersebut. Dan deklarasi dengan ketidakstabilan ekonomi menyebabkan keadaan ekonomi kita yang semakin meruncing dan semakin menekan sekarang ini. Tiba-tiba pula ada juga satu partner ni, siapa seorang ni dia kata dia tak tahu ada perbincangan dengan UMNO pula. PKR buat bincangan UMNO, dia tak tahu. Come on lah, nak menipu tu agak-agak lah. Alahai. Kalau nak menipu tu agak-agak, tu je. Okay? So tak payahlah nak menipu kalau kau tak tahu bincangan UMNO, padahal kau sendiri yang setuju. Okay? Kemudian kita kata, boleh tak parlimen itu dijalankan? Katakanlah.
darurat itu dilakukan juga. Katalah berlaku juga esok ke lusa ke, kita tahu deklarasi darurat itu berlaku. Deklarasi darurat itu boleh berlaku dan parlimen boleh berlangsung macam biasa. Tak ada masalah pun sebenarnya walaupun dengan darurat itu berlaku kalau sekiranya parlimen tidak digantung. Dan ini berdasarkan kepada artikel yang sama 1502B, dia kata, if any time while a proclamation of emergency is in operation, kecuali when both houses of parliament are sitting concurrently, the Yang di-Pertuan Agong is satisfied that certain circumstances exist which render it is necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as circumstances appear to him to require. Maksudnya dekat sini, that the parliament shall continue in full force. 2C, an ordinance promulgated under clause 2B shall have the same force and effect as an act of parliament and shall to continue in force and effect as it in an act of parliament until it revoked or annulled under clause 3 or until it lapsed. So kalau kita tengok emergency ordinance number 7 kalau tak silap saya tahun 1969 itu berlangsung selama 40 tahun sehingga tahun 2011. Dan kemudian 2011 dia di-revoke, dia dimansuhkan pada zaman Najib, dan kita tengok dalam tempoh 40 tahun tersebut kecuali 2 tahun yang awal kita tengok ada parlimen yang bersidang seperti biasa, macam seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Malah saya sendiri pun tak ingat pun mengenai 1969 sebab saya bukan lahir tahun 69 kan. Saya lahir tahun 77. Jadi dalam keadaan itu kita tengok, kita lihat situasi dan lihat keadaan yang ada bahawa sebenarnya itu bukan penghalang. Dan ini merupakan satu tindakan yang menakut-nakutkan pelabur dan satu tindakan yang tidak lain tidak bukan akan menyebabkan rakyat kita berada dalam keadaan ketakutan, berada dalam keadaan yang sangat susah. Tambah lagi dengan COVID yang ada sekarang, tambah lagi dengan emergency ordinance sekarang. So lepas ini macam mana Muhyiddin Yassin? Ada peluang ke tak ada peluang ni kalau kita tengok mampu ke tak mampu, boleh ke tidak? Benda-benda macam tu yang kadang-kadang kita kena tanya. So adakah ini sudah checkmate kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kita ingatkan malam ni ada emergency ordinance, tapi nampaknya tak checkmate lah. Sebab apa tak checkmate? Sebab Agong kata tak boleh nak dilakukan, tak mampu nak dilakukan. Bukan tak mampu, tak boleh nak lakukan kerana kena merujuk dahulu dengan dengan Majlis Raja-Raja, barulah benda ini boleh nak diputuskan. Itu kebijaksanaan Agong jugalah. Sebab apa? Agong pergi merujuk dahulu dengan Majlis Raja-Raja dan Majlis Raja-Raja lah yang akan membuat keputusan, dan akhirnya Agong tidak membuat keputusan sendiri. Jadi, okay, what to expect next? Next kita tunggu dulu sama ada Agong akan memanggil parlimen, emergency atau tidak, darurat atau tidak. Dan sekiranya darurat itu berlaku, darurat jenis yang macam mana? Dia ada 3 main darurat utama. Satu darurat ni memang kita tak boleh keluar, parlimen digantung, tentera take over. Yang tu melibatkan perang biasanya lah. Darurat kedua ni adalah di mana kita boleh keluar macam biasa ataupun kita tak boleh keluar dalam keadaan sementara, tetapi parlimen digantung, di take over oleh caretaker government sementara. Itu darurat yang kedua. Darurat yang ketiga ni adalah kita duduk kat rumah, tetapi parlimen jalan macam biasa, tak ada masalah. So, yang mana satu kita nak tengok format, yang mana satu yang mungkin kita akan lihat satu hari nanti. Ada yang kata adakah tentera akan take over? Tentera tak take over sebab dia bukan melibatkan security ataupun public order. Dan kita tak tahu dalam keadaan sekarang ni macam ada dia macam mana situasi keadaan. Kita kena lihat, dan sekiranya benda ini tidak di-resolvekan cepat dalam masa yang cepat, maka ekonomi kita akan semakin meredup. Bagi saya, cadangan saya kepada Yang di-Pertuan Agong, tolong sampaikan kalau siapa yang dengar kepada Yang di-Pertuan Agong, consider tukarlah Perdana Menteri itu. Jelas soalan kita, adakah Muhyiddin ada majoriti, tidak dapat dijawab, dan hari ini jelas bahawa Muhyiddin Yassin tidak mempunyai majoriti kerana dengan ketakutan beliau. Kalau dia ada majoriti, buat apa dia nak panggil darurat? Kerana ketakutan dan juga keketaran beliau, ketaknya dia dengan Azmin Ali, maka terus nak berjumpa Agong, minta darurat, buat emergency. Yang turun hari itu seorang daripada GPS, saya nampak Fadilah, kemudian seorang daripada UMNO, Ismail Sabri, seorang daripada PAS, Taqiyuddin, yang lain tu semua daripada Bersatu.
Kita tengok macam mana, insyaAllah. So, bagi saya, yes, Muhyiddin Yassin is insulting the nation. Muhyiddin Yassin is insulting our intelligence. And Muhyiddin Yassin dalam keadaan penakut, takut, bacol, #Raja Kecut. Begitulah dia, Muhyiddin Yassin.